أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time sekali lagi untuk kita mengulang kaji pada halaman 195 hingga 199 yang sudah pun kita lihat semalam, dan hari ini kita ingin melihat kembali dalam bab tilawah, dalam bab tadabbur untuk sama-sama kita menguatkan kefahaman kita dari segi bacaan kita agar persediaan Ramadan kita pada tahun ini adalah persediaan yang lebih mantap, sehingga kan Ramadan Al-Mubarak adalah Ramadan yang kita menghargai benar-benar, bukan sekadar puasa tetapi sebagai bulan diturunkan Quran dan kita mendapat barakah, mendapat huda, mendapat bayyinat dan juga furqan di dalam bulan Ramadan itu. Bersama kita pada hari ini Al-Fadil Ustaz Dr. Anwar Hassin daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Selamat datang Doktor. Ahlan. Jazakallahu khair ya, sudi bersama ya, dan akan sentiasa bersama Ustaz ya. Amin. Bersama insya-Allah, dan kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, masya-Allah. Tetamu kita hari ini akan berkongsi banyak ke sikit Ustaz? Oh, sudah pastilah. Sudah pasti. Pertama sekali saya rehat hari ini rehat. Dan kita hari ini nak dengar bacaan demi bacaan, dan juga kita nak kupasalah Tajwid kita Ustaz ya. Kita nak melihat ada beberapa tempat yang mungkin bagi tuan-tuan kita nak jelas cara bacaannya ya, hukum-hukum tajwidnya sebagai ulang kaji kita bersama. Kita bermula dengan halaman 195 di mana pada ayat 48 49 itu ada tempat-tempat yang memerlukan kita fokus cara bacaannya agar kita dapat memberikan yang terbaik, hak yang terbaik kepada Al-Quran ini. Jadi kita mulakan dahulu daripada ayat 48 dan 49 bersama dipimpin oleh Ustaz Dr. Anwar Hassin. Fadhal insya-Allah. Jawab insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق. الله الله. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. الله اللهم انصرنا. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا الله الله. وإن جهنم
لمحيطة بالكافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 48 dan 49. Sesungguhnya sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat gangguan dan mengatur pelbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan hingga datang kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. Allah membongkar demi membongkar sifat orang-orang munafik yang menyusahkan kepada Nabi, menyusahkan kepada perjuangan, dan inilah perkara yang ingin kita elakkan daripada sifat ini masuk ke dalam diri kita. Wa minhum man yaqul, daripada kalangan mereka ada yang berkata, berikan aku keizinan untuk tidak pergi berperang, jangan engkau menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Dalam tafsir yang sudah pun kita ulang kaji semalam, khawatir difitnah dengan wanita Rom yang ada di Tabuk itu sendiri. Jadi kerana alasan-alasan begitu, padahal sebenarnya tidak mematuhi kepada perintah Nabi itu sendiri pun adalah sebagai satu fitnah, sebagai satu dosa. Ala fil fitnati saqatu, mereka telah pun terjerumus ke dalam dosa tersebut. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin, sebenarnya jahannam lamuhitah, ya, sudah mengelilingi. Maksudnya psikologi orang-orang munafik ini, mereka takut dikelilingi oleh tentera, dikelilingi oleh pedang, dikelilingi oleh kebenaran perjuangan, tapi rupa-rupanya jahannam la muhitatun bil kafirin, kepada orang-orang yang kufur kepada kebenaran ini sudah pun memerangkap mereka. Mereka tidak akan lepas. Dan inilah yang kita lihat pada dua ayat ini. Cuma bila kita melihat kepada cara bacaannya, sudah tentu kita nak tengok kepada ayat 48 Ustaz, ya, dan juga ayat 49 ini. Tadi Ustaz ada di atas tu laqadib taghawul, ya, itu mungkin Ustaz boleh komen sikit macam mana nak pastikan jangan tersilap terlebih. Ada ke orang istilah terlebih qalqalah Ustaz? Ada juga. Ada juga. Ya. Okey, boleh Ustaz beritahu sikit Sebagai soalan pertama terus. Soalan pertama. Terima kasih Ustaz Fazrul dan juga sahabat saya Ustaz Tirmizi Ali. Jadi kalau kita tengok kepada ayat 48 yang dibacakan tadi, ada beberapa perkara yang kita boleh beri perhatian, ya, dari sudut pengolahan bacaan yang baik, dari sudut ilmu tajwidnya, tajwidnya. Jadi yang pertama kita tengok kalimah laqadib taghawul fitnata. Jadi kalau kita perhati situ, huruf ba itu sukun di tengah kalimah ketika wasal, maka dibaca dengan qalqalah surah. Ya, qalqalah surah. Maksudnya ada sedikit lantunan. Laqadib ta, tetapi kita pastikan jangan terputus dia punya qalqalah tu. Ada setengah orang baca laqadib taghawul, laqadib ta, dia punya putus suara. Jadi dia jangan putus qalqalah surah ni. Kemudian huruf waw itu dia berbaris dhammah, maka kita kena jelaskan bunyinya. Laqadib taghawul, taghawul kena tekan sikit supaya dia jelas. Kalau tidak takut jadi laqadib taghawul. Ra tu isti'la tebal, kemudian waw tu kita beri penekanan supaya jelas bunyi dhammahnya. Dan kemudian kalau kita tengok ada perkara-perkara lain, contohnya waqallabu. Jadi kalimah waqallabu ni huruf qaf itu huruf isti'la tuan-tuan. Sebelah dia tu jiran dia tu adalah huruf istifal, iaitu lam. Jadi cenderungan setengah orang istifal. Istifal ni maksudnya nipis. Suara kita tu pangkal lidah tidak terangkat, itu istifal. Jadi bila huruf-huruf isti'la berjiran dengan huruf-huruf yang istifal, maka kita kena jaga-jaga supaya huruf istifal tu tidak menjadi tebal macam huruf isti'la. Setengah orang dia baca waqallabu, dia tertebalkan lam tu. Jadi sepatutnya kena jaga isti'la pada qaf dan istifal pada lam. Waqallabu, bila sampai lam tu tarik balik nipis, waqallabu. Jangan waqallabu. Ataupun yang qaf tu pula jadi istifal pula pun salah. Satu hal juga. Waqallabu ada juga baca waqallabu. Kononnya bunyi macam Arab dia kata dia. Waqallabu lakal umur. Rasa dia nak rasa macam Arab sikit kan. Jadi dia laqadib taghawul fitnah, ada baca begitu. Sebenarnya Arab pun tak baca itu Ustaz Tirmizi. Mungkin kadang-kadang tu pengaruh orang Arab. Orang Arab kalau bercakap memang kadang-kadang macam tu. Dia suka kita sebut bi khair. Bi khair. Kalau kita kedai kan nak beli cuka kan.
sebut khol, dia tak faham. Khal. Kita kena nampak Arab. Tapi masa bercakap boleh lah kan. Cakap mungkinlah dialek boleh bercakap, tapi bila baca Quran tu kena jaga. Kena jaga. Dan satu lagi Ustaz Fazrul, mungkin kena jaga pada tempat nak berhenti. Jangan berhenti ikut dan je. Jadi hatta tadi saya baca, saya berhenti sampai hatta ja'al haqq. Jadi berhenti itu caranya adalah qalqalah kubra. Di sini saya nak sentuh sikit je. Mungkin setengah orang dia bahagikan qalqalah ni kepada 3. Dia kata yang bersabdu ni qalqalah akbar. Tapi saya peribadi bila baca balik kitab-kitab dan apa yang dibahas oleh ulama, di situ kalau kita letak qalqalah akbar, dari sudut penggunaan bahasanya tak tepat. Sebab qalqalah ni muannas. Jadi sifat dia juga mesti, sifat tafdil dia juga mesti kubra, tak boleh akbar. Jadi di situ adalah qalqalah kubra, yang mana kita perlu ada macam stop sekejap. Ja'al haqq, al haqq. Jangan al haqq. Itu macam tak ada tasydid pula. Itu beza dia. Maksudnya bila ada sabdu itu, maksudnya mesti ada tambah mesti satu ada, lagi. Mesti dia punya dentuman pula. Dia punya lantunan itu dia lebih kuat, dan dia ada break sikit. Al haqq. Macam kita nak bunyikan dia al haqqu wa zahara, sama juga macam tu kita waqaf dia. Cuma jangan sambunglah. Jadi itu adalah panduan yang penting ya untuk sama-sama kita fahami, iaitu bila ada sabdu itu dia adalah bertambah huruf sebenarnya ya, tapi pasal diberhentikan itu maka perlu diberikan perhatian seperti mana yang dinyatakan oleh Dr. Anwar Hasin sebentar tadi. Dan ayat 49 tu Ustaz ada perkataan yaqulu dzalli Baik. Pada ayat ni kita nak tengok ada satu yang tempat yang mungkin kita kena berhati-hati ketika menyebut dia, iaitu pada huruf hamzah yang sukun pada kalimah idzalli tu. Baik, bila kita baca bersambung, wa minhum man yaqulu dzalli. Jadi di situ hamzah tu pertama kita kena pastikan dianya bersifat sifat jahar dia tu dan syiddah dia tu dijaga, iaitulah dengan tidak melakukan lantunan suara. Setengah orang dia baca man yaqulu yu'lu, meleret hamzah dia, ataupun macam melantun lu. Jadi disifat di situ syiddah, di mana suaranya mesti tertahan. Dan kemudian dianya jahar, nafas dia juga tertahan. Jadi jangan dibaca dengan lantun, dan jangan curi nafas kat situ juga. Setengah orang situlah tempat dia curi nafas. Huruf-huruf syiddah dibaca wa minhum man yaqulu dzalli, situ dicuri. Jadi ayat ni pun baru permulaan, tak wajarlah untuk kita curi. Kemudian dzalli tu nun sakinah bertumbuh dengan lam, maka kita panggil dia sebagai idgham bila gunnah. Jadi huruf nun itu masuk ke dalam lam secara kamil, secara sempurna, maka tidak bunyi lagi huruf nun dan tidak ada gunnah di situ. Jadi jangan panjang-panjang pula. Yaqulu dzalli, itu tak tepat. Itu tak tepat. Jadi kita kena jaga dia punya idgham bila gunnah tu. Yaqulu dzalli. Wala taf, ada hamas taf, taftinni. Jadi di situ ada tanda panjang tu, dia kena baca panjang bila, baca pendeknya bila. Baik. Pada kalimah wala taftinni, di situ kita tengok huruf mad, iaitu huruf ya bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Sebab hamzah berada dengan selepas pada kalimah taftinni, maka di situ ulama gelarkan dia sebagai mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil ni Ustaz Fazrul dan sahabat saya, dianya hukum dibaca panjang ketika wasal sahaja. Kita nak teruskan. Ketika kita nak terus sahaja. Mana kata tuan-tuan, apabila kita berhenti pada kalimah wala taftinni, wala taftinni, maka keadaan dia telah balik pada keadaan asal, di mana nun berbaris kasrah bertemu dengan ya, dan tidak melibatkan lagi hamzah selepas dia. Sebab kita tak baca hamzah tu lagi, kita waqaf pada ni, maka dia jadi mad asli balik. Jadi ketika waqaf senang ceritanya, jangan panjang sampai 4 atau 5, tetapi bacalah hanya 2 harakat. Wala taftinni, 2 aja. Setengah orang tu dia tengok ada tanda misai panjang tu, terus dipanjangkan. Tapi sebaliknya di situ
kita baca 2 harakat saja tuan-tuan. Okey, jadi itu adalah panduan ya. Hari ini kali ini kita lebih detail Ustaz ya, pasal kita nak mengulang kaji. Mungkin ada sebahagiannya yang dah biasa kan, tetapi kadang-kadang terlepas dan muka surat ini pun mungkin kita akan lalu tak patah balik pun ya, sampailah ke hujung nanti, kemudian barulah kita akan melihat lagi dan lagi. Jadi contoh-contoh yang dibawakan ini akan berulang di tempat lain. Contohnya kalau kita bercakap tentang iqlab di hujung itu, wa inna jahannam, Ustaz boleh cerita sikit iqlab tu macam mana bunyi dia, kena tutup mulut ke buka mulut ke? Itu penting tu kan. So yang bertanya tu maksudnya dia ada ilmu tu. Dia tahu kalau je. orang biasa-biasa dia tak tanya soalan macam tu. Tapi baguslah sebab soalan tu ramai orang tanya. Iqlab ni dia kena renggang ke mulut ataupun tutup mulut. Ya, jadi adalah pandangan-pandangan setengah ulama mengatakan bahawasanya dia perlu direnggangkan ya, pada ayat 49 la muhitatun bil, setengah ulama kata begitu ya. Saya tak nak bincang hari ini daripada mana asal dia pandangan tersebut, tetapi untuk akhir ini kita telah mendengar pembetulan ataupun correction yang dilakukan oleh ulama-ulama terkini juga berkenaan dengan cara menyebut iqlab yang tepat. Ya, cara menyebut iqlab yang tepat ialah dengan kita menutup mulut tetapi secara ringan. Maksudnya tidaklah sampai kita menekan kuat. Contohnya gini, la muhitatun bil, itu betul. Tutup. Yang tutup. Betul. Ya, tetapi jangan terlalu kuat. La muhitatun bil kafirin, itu tak tepat. Jadi dia letak aja mulut dia. Dia maksudnya adamil furjah, maksudnya dia tidak renggang. Tetapi dia lembut je tutupannya tu. La muhitatun bil kafirin. Itu cara menyebut dia. Dan gunnah iqlab tu juga sama macam gunnah-gunnah lain, 2 harakat sahaja. Itu dia Ustaz. Jadi tanda mim yang ada dalam sebahagian mushaf itu sebenarnya melambangkan pada tutup Iqlab, tapi tutup dia jangan melambangkan kepada pertukaran nun sakinah kepada huruf mim. Bunyi mim. Jadi sebab itu dia letak tanda mim saghir tu untuk kita nak kenal itulah hukum iqlab. Baik, ini adalah panduan ya. Alhamdulillah kita belajar daripada 2 ayat ini ada beberapa hukum yang akan berulang balik semula kita bertemu pada halaman lain, dan sudah tentu dengan kita jelas cara menyebut iqlab ataupun sebentar tadi bertemu dengan contohnya apa tadi kita bercakap tentang nun bertemu lam ya. Ini adalah perkara-perkara yang akan kita ulang dan ulang lagi selepas ini. Jadi kita ingin meneruskan pada halaman 196 ya. Kali ini kita ingin melihat kepada satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang perjuangan dan keutamaan dalam kehidupan. Pada ayat 55 hingga ayat 56 Allah menceritakan janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya Allah berkehendak untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir ya. Kita takjub kepada harta. Kadang-kadang dalam Facebook sekarang Ustaz ya, di Facebook ke di Twitter ke di Instagram ke, orang menayang-nayangkan kepada harta ataupun kadang-kadang anak comel, anak pandai, anak berjaya apa sebagainya. Kita kena berhati-hati ya. Kerana apa? Kerana jangan sampai ya, kalau orang tunjuk gambar tersebut jangan sampai kita kagum yang menyebabkan hilang keutamaan dalam hidup kita. Kita baca bersama ayat 55 hingga 56 sekali ini. Terus kita bersama dengan Ustaz Dr. Anwar Hasin insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله
هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 55, maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum, sesungguhnya Allah berkehendak untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah daripada golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Jadi ini adalah salah satu lagi daripada ciri-ciri orang-orang yang munafik yang kita ingin jauh daripada kehidupan kita, di mana fokusnya adalah kepada harta, kepada anak, dan kalau kita melihat kepada mereka ini kadang-kadang kita kagum, ya, mungkin dari segi bercakapnya, dari segi kekayaannya, tetapi isi perjuangan yang dibawakan itu bukanlah kepada kebaikan keimanan, tetapi mungkin kepada dirinya ataupun kepada kumpulan dia. Ini yang perkara yang perlu kita beri perhatian. Malah lebih daripada itu, wayahlifun, mereka ini sanggup bersumpah, ya, bersumpah untuk menjadi sebahagian daripada orang beriman pasal nak dapat bahagian dia, ustaz, ya. Nak dapat bahagian dia, tapi itu yang bercakap tentang bersumpah, testimoni palsu, ya, perkara-perkara ni perkara yang amat kritikal dalam dunia sekarang ini sebenarnya. Pasal testimoni palsu dibuat-buat untuk melariskan, ini adalah ciri-ciri perkara yang perlu kita beri perhatian agar kita jangan sampai tertipu. Kadang-kadang kita takjub, ustaz, ya, takjub kepada testimoni yang besar-besar, sehingga kan kita tak dapat isinya, kita dapat dia punya apa, rangkanya sahaja. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Dan pada ayat 57 itu ada perkataan yang mungkin ustaz boleh cerita sikit dari segi hukum tajwidnya. Istilah malja'an itu okeylah, mungkin jelas, tapi ada ghain dan ra tak situ. Cara nak sebut, nak pastikan jangan ghain masuk ra masuk ghain. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Jadi ayat 57 kalau kita tengok, lau yajiduna malja'an, di situ kena jaga. Ramai orang mungkin dia keliru bila tengok malja'an tu macam mana nak apa baca je. Jadi kita baca dengan izhar halqi. Malja'an, jangan dengung pula malja'an aw. Jadi izharkan dia. Malja'a, dua-dua tu, semua tu satu kalimah tu semuanya hurufnya nipis-nipis belaka. Kemudian pergi pada kalimah au magharatin. Au di situ lin. Au. Ma nipis lagi. Istifal, nipis. Ma masuk pada ghain, dua harakat di situ, mad asli dan misti. Ulama kata kalau huruf isti'la, selepas dia fathah dan selepas dia ada mad. Jadi dia adalah martabat isti'la paling tinggi. Jadi au magha tebal. Jangan magharatin. Tadi tu nak cakap Arab ni, au magharatin kata dia. Jadi tebalkan dia au magha, tak mesti muncung. Orang tanya huruf isti'la ni mesti muncung magha ke? Sebenarnya tak mesti muncung. Jadi hurufnya adalah kita panggil di hujung halqum, di hujung halqum. Jadi au magha, isti'la tebalkan dia. Magha, ra pun tebal juga walaupun dia bukan huruf isti'la, tetapi ra apabila beri fathah, dia adalah dalam satu keadaan yang mana ulama kata kena tebalkan bunyi dia. Bukan ra tapi ra. Tak mesti muncung juga ra, tak payah. Magharatin, izhar pula di situ. Au muddakhalal, au mudda. Di situ kena jaga. Dal ada tasydid, jangan ringankan tasydid tu. Ada setengah orang au mudda. Au muddakha, tebal balik. Isti'la. Au muddakhalal wallau. Ada juga tasydid yang seterusnya, tanwin jumpa lam, maka idgham bila gunnah juga di situ. Au muddakhalal wallau. Kena jaga. So, ada 3 tempat yang ada tasydid. Mudda 1, khalalla 2, lawallau ketiga. Jadi 3 tu kena jaga kesempurnaan tasydid dia. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Anwar Hasin. Ini adalah pelajaran kita yang seterusnya. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. نعم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Anwar Hasin yang telah membacakan pada ayat 67 dan 68 dengan taranum nahawan yang kalau kita melihat kepada maknanya cukup-cukup gentar kepada kita. Mudah-mudahan Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati-hati kita semua daripada ciri-ciri menjadi orang-orang yang munafik dan amalan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada riya tadi. Alhamdulillah. Kita dalam sesi ulang kaji ya. Ya, betul. Jadi saya nak tanya sikitlah soalan kepada Dr. Anwar Hasin berkenaan dengan tadi sebut tebal nipis, mulut kita kena buka, kena tutup dan sebagainya, ada sifat-sifat di situ. Kalau kita perhatikan dalam huruf-huruf Arabiah ni, huruf-huruf hijaiyah yang ada 29 huruf ini, dia ada tempat masing-masing dia. Ada tempat keluar ataupun tempat lahir masing-masing. Kemudian ada sifat-sifat pula. Kalau kita pergi dalam bahasa kita bercakap harian, bahasa Melayu, sudah pasti ada sebahagian daripada huruf-huruf Al-Quran tu yang tidak ada dalam percakapan harian kita. Dan percakapan harian kita sendiri pun, walaupun mungkin ada beberapa huruf yang sama dengan bahasa seakan sama, tapi kita tak pernah cek pun dari sudut kat mana keluar dan sebagainya. Sudah bagaimana perkara yang perlu kita teliti dan tekuni untuk kita nak apply bacaan tadi tu. Ya, baik. Terima kasih Habibi Ustaz Tirmizi dan Ustaz Fazrul. Jadi seperti mana yang Ustaz Ahmad Tirmizi sebut tadi berkenaan dengan huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf Al-Quran ini, maka sepanjang pengalaman saya mengajar Al-Quran ya, sebelum ini pun saya melihat dan mungkin rakan-rakan saya juga melihat ada beberapa huruf yang kita kata agak sukar bagi orang ajam ataupun orang Melayu kita untuk menyebutnya. Atas sebab huruf-huruf tersebut tidak ada dalam pertuturan ataupun vokal kita, huruf vokal ataupun konsonan kita. Secara umumnya saya boleh sebut beberapa huruf lah sebagai contoh pada hari ini untuk tuan-tuan, untuk kita ulang kaji. Antara contohnya kita pergi pada makhraj halqi dulu. Kita tengok yang paling bawah kita ada huruf hamzah. Mungkin tak ada masalah sebab dia macam huruf A. Kemudian huruf ha, tak ada masalah macam huruf H. Tetapi bila kita pergi pada tengah halqum, iaitulah huruf ain dan juga ha. Jadi di situ huruf ain dan ha, orang Melayu kita ada masalah sikit nak sebut. Kalau huruf ain tu orang utara tak ada masalah, dia sebut ayak-ayak. Tetapi kalau bukan orang utara susah sikit, dia tak ada ain dalam percakapan dia. Kemudian huruf ha. Jadi huruf ha ni tengah halqum, kita tak ada dalam bahasa kita
tengok tu hari dah hujan, tak ada orang sebut macam tu. Kan? Hujan dah turun, tak ada. Yang kita sebut huruf H, hujan, hari-hari. Kan? Contohnya. Kalau kita gelak pun Tak ada orang gelak. Tak ada. Tak ada. Kecuali kalau dia pedas je. Ada pedas. Dia kata. Tu orang kata huruf ha. Dia makan cili banyak, maka dia kata itu ha pedas. Kan? Kemudian kita pergi pula makhraj hujung halkum. Contohnya sebagai huruf ghain. Harful ghain juga tak ada dalam bahasa kita. Mana ada kita guna huruf ghain, ada tak Ustaz? Tak ada kan? Juga huruf kha. Huruf kha tak ada juga. Tapi orang Perak kot ada. Pasti kha apa? Tak rain tadi tu. Ghain ada. Dia macam rain apa? Orang Menekan. Perak. Dia tekan mungkin lah sikit-sikit ada, tetapi situ. jauh lagi Jauh lah lagi, kan. jauh Kan? lagi. Orang kita sebut mungkin kata apa, saya pun tak pastilah, tapi tak digunakan dalam bahasa kita. Jadi kalau kita tengok dalam makhraj halqi saja pun dah ada di situ 4 huruf yang tak ada dalam bahasa kita. Belum lagi kita pergi kepada makhraj lisan. Contohnya huruf qaf. Huruf qaf pun tak ada. Kemudian huruf dad, harful dad tak ada. Kan? Kemudian huruf zal, huruf zal, huruf ta tak ada. Huruf tha tak ada. Jadi banyak sebenarnya huruf-huruf ini yang tak ada dalam bahasa kita, yang memerlukan kepada kita untuk talaqi dengan guru. Kan? Macam mana cara menyebut huruf tersebut dengan tepat. Kerana dianya tak ada dalam bahasa kita satu. Jadi bila tak ada dalam bahasa kita, bukan dalam kebiasaan kita menuturkan dia. Jadi agak sukar sikit kalau kita hanya dengar kaset, dengar rakaman untuk menyebut dia. Mungkin kita boleh dapat pelajaran, kan? Ustaz mana-mana mengajar dekat televisyen ataupun dalam media sosial dan sebagainya. Tetapi untuk itqan, untuk menekuni bunyi huruf tersebut, mesti ada guru, yang ke mana kita dengar daripada bacaan dia bagaimana bunyi sebutan huruf tersebut, dan kemudian kita membunyikan huruf tersebut, dan akhir sekali guru itu akan membetulkan bacaan kita. Hal yang sama berlaku ketika mana Nabi SAW bertalaqi Al-Quran dengan Jibril AS. Jadi Nabi SAW semulia-mulia umat, semulia-mulia manusia pun, setinggi-tinggi darjat di kalangan kita pun, sekalipun Al-Quran diturunkan ke atasnya dan baginda berbangsa Arab, boleh sahaja Nabi menyebut Al-Quran tu dengan bahasa dia selalu, dengan percakapan dia, tetapi masih lagi dia bertalaqi dengan Jibril. Kerana apa? Kerana nakkan keabsahan bacaan tersebut seperti mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Jibril untuk turunkan dia. Jadi kita mesti jaga sunnah ni. Orang dok ingat sunnah ni pakai surban, pakai minyak wangi, itu saja. Sebenarnya sunnah dalam belajar Al-Quran juga ialah salah satu daripadanya talaqi wal musyafahah. Berdepan kita tengok, kemudian kita belajar daripada guru tersebut bagaimana menyebutnya. Ustaz. Masya-Allah. Jelas Jelas, ya, itu panduan yang perlu kita beri perhatian untuk kita konsisten Ustaz, ya. Dari segi ilmu ini datang daripada Nabi, ya, Nabi pun datang belajar dengan Jibril terus menerus sampailah ke hujung hayat. Kalau tidak nanti dia bertukar-tukar nanti, kan. Ya, Dia boleh saja kalau ada yang guna transliteration Ustaz, kan, yang tu dia pakai Rumi tu, ada juga dia ambil mushaf daripada Indonesia ada yang keluarkan, ya, tetapi itu mungkin bagi sebahagian orang kata tak dibenarkan, tapi kalau dibenarkan pun maksudnya tak samalah, kan. Perlu kembali balik belajar dengan cikgu. Kalau tidak nanti itulah dia punya huruf tha jadi jadi lain. Nak ulas sikitlah, kan. Sikit je ulas. Ya, Ustaz. Ada orang kata susahlah nak baca terus ni, tak tahu macam mana sebutan dia. Tulis kat Melayu senang. Jadi saya nak tanyalah, contohnya huruf zai dengan zal. Kan? Jadi zai dengan zal. Jadi bunyinya Arab memang tak sama. Zal, az-zalu, allazi. Kalau zai, az-zaitun contohnya. Baik, kalau nak ditulis dalam bahasa Rumi, nak tulis dengan huruf apa? Okey, kalau zai kita tulis huruf z, Ustaz. Kalau zal, huruf z kita letak kepala atas dia. Jadi bukankah saya nak tanya, bila kita nak baca tu, bukankah kita kena kenal juga bunyi yang macam mana nak sebut, apa pula ni Z ni, satu tak ada topi, satu ada topi. Last sekali, bukankah kita kena belajar juga menyebut huruf tu yang betul? Ya. Nah, kalau kita baca dengan huruf Z, sudah tentu bunyi ni tak tepat. Contohnya allazi. Nak eja macam mana? A L L A Z I. Kalau sebut Z kita guna mungkin bunyikan huruf zai, allazi. Sudah jatuh pada salah menyebut huruf, kan. Jadi kok mana pun kita kata, sebab itulah di Malaysia ni saya yakin penguatkuasa kita bahagian teks Al-Quran memang mengharamkan Al-Quran dalam bahasa Rumi, kerana dia satu yang
tidak wajar. Tidak wajar dan sebenarnya tidak ada nas yang menyuruh tersebut. Dan juga bila kita tengok banyak lagi mafsadah dia, kemudaratan dia bila orang baca dengan rumi. Dan lepas tu dia rasa dia dah berpuas hati dengan berpuas rumi hati. tu. Jadi masalah sebab apa? Kalau dia melibatkan huruf-huruf yang tebal, contohnya huruf sad dengan huruf sin. Kalau dia tak tepat tebut, contohnya asa disebut asa. Kerana dia tulis huruf s contohnya. Ataupun asa disebut asa, dah berubah maksud dia. Maka itu akan menjejaskan keaslian ataupun makna Al-Quran itu sendiri. Maksudnya bila ada orang tulis dalam bahasa Rumi mushaf kan, ada yang baca mushaf kan? Itu kesan apabila ambil daripada Rumi, kalau itu mungkinlah tak berdasarkan pada ayat Al-Quran, tapi nak ceritanya kesan perubahan sebutan padahal yang sepatutnya mushaf ya, tetapi kerana dirasakan ejaan Melayu baca je lah apa mushaf. yang Jadi ini adalah panduan untuk kita sama-sama sedar ya, dan kesungguhan tuan-tuan untuk belajar dalam My Quran Time, bertemu dengan guru ya, mungkin masa PKP ini online, tapi lepas ni nanti kembali balik masjid dibuka, kita doakan terutama Ramadan nanti kalau kita ada peluang itu teruskan ya, mendengar, belajar, bertanya kepada guru secara berdepan itu untuk kita mendapatkan kemahiran bersama dengan Al-Quran. Dan ayat yang dibacakan sebentar tadi Ustaz ya, ayat yang ke-67 68 itu di sebelah kanan, kalau tuan-tuan ada Quran kanan kiri itu ya, tapi sebelah kirinya itu terus sahaja akan diceritakan tentang sifat al-mu'minun wal mu'minat ya. Berbeza kalau kita bandingkan pun di tepi-tepinya itu orang beriman ini iaitu dia aulia sesama sendiri ya, sesama mereka, tetapi kalau orang munafik ini Allah tidak menyatakan sebagai aulia ya. Kerana apa? Kerana mereka ini bergabung antara satu sama lain itu bukan kerana melindungi, bukan kerana iman, bukan kerana ikhlas. Itu maksud aulia ataupun wali di situ. Dan lebih daripada itu dinyatakan di sini orang munafik itu menyeru kepada mungkar, mencegah daripada makruf, terbalik daripada orang yang beriman, dan mereka ni kedekut dalam berjuang. Dia kalau boleh dia nak dapat harta ghanimah tapi tak nak pergi berperang. Kalau boleh dia tidak mahu untuk mengajak ataupun mendermakan hartanya, berbanding dengan orang Islam ataupun orang beriman, iaitu menunaikan zakat, sebelum itu mendirikan solat. Kat sana tak ada pun istilah mereka itu mendirikan solat secara malas, pasal ia tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ia dipadamkan, tidak ada ciri mereka itu, walaupun mereka memang solat ya. Orang munafik ini memang solat pada waktu zaman Nabi. Yang kita harapkan solat kita bukanlah solat yang kusala ya, bukan yuraun, bukan malas pasal nak tunjuk-tunjuk kat orang, tapi betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balasan kepada orang munafik pada ayat yang ke-68, balasan kepada orang yang beriman pada ayat yang ke-72. Package dah ada di situ ya. Allah janjikan apa pada orang munafik? Lelaki, perempuan dan orang kafir dengan neraka Jahannam. Mereka kekal dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Jadi dahlah dapat neraka Jahannam Ustaz ya. Ya. Kena laknat pula tu. Ya. Dia lagi dia lebih kurang kalau orang terjatuh lepas tu orang cakap padan muka kan. Dahlah jatuh kena padan muka lagi. Lagi tertekan orang yang kena tersebut. Itu contohlah kalau kita di dunia ini. Apatah lagi kalau di akhirat nanti dah kena secara fizikal Jahannam, tapi ditekan lagi ya, dikutuk, itu adalah azab yang amat muqim, yang kekal, yang amat kuat, yang perlu kita doa Allah jauhkan daripada kita. Jadi ini adalah sedikit daripada halaman 197. Kita pergi kepada 198 sebentar tadi, ciri orang beriman pada ayat yang ke-71-72. Mungkin kita nak bergerak kepada halaman akhir 199. Yang ini kita nak baca ayat mana Ustaz Tirmizi? Ada cadangan? Ya, okey. Untuk boleh. Kita beri fokus sikit pada hukum tajwid kita sambil kita ambil manfaat daripadanya. Okey. Sila doktor. Mungkin ayat kita pilih sekali. Mungkin ayat 73 dan 74 eh. Okey. Mungkin okey ya situ ya. Insya-Allah. Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal
واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا رسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 73, wahai Nabi, berjihadlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tempat mereka adalah neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Nabi. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Ini adalah sebahagian daripada maksud daripada ayat 74, bercerita tentang sifat orang munafik itu. Dia bersumpah sanggup menyatakan bahawa maqalu, saya tak cakap saya ini menyakiti, saya mengutuk Nabi, bahawa Nabi ini huwa udhun, ya. Ini adalah ciri orang yang munafik, di mana mereka talam dua muka ataupun talam 3-4 muka, iaitu bercakap manis-manis di hadapan tetapi di belakangnya itu cuba untuk membunuh ataupun menghina kepada Nabi dan orang-orang yang beriman. Jadi ini antara intipati yang kita ingin elakkan, malah diingatkan pada Nabi, diingatkan kepada kita agar berjihad, perangi kepada orang-orang begini yang ingin merosakkan keadaan keamanan bagi sesebuah kawasan sosial ataupun sesebuah negeri ataupun negara. Jadi kita nak melihat sedikit sebahagian daripada hukum tajwid pada bacaan ayat yang dibacakan sebentar tadi, Ustaz. Silakan. Baik. Pertamanya kita tengok pada kalimah ya ayyuha. Jadi ya ayyuha itu adalah mad jaiz hukmi, mad jaiz hukmi. Kenapa dipanggil hukmi? Kerana dia dari segi hukum dia berhukum dengan hukum mad jaiz, tetapi dianya tidak mungkin diwaqaf pada situ. Berbanding dengan mad jaiz lain kita boleh waqaf pada dia. Tapi kita tak boleh baca kat sini ya ayyuhan nabi, tak boleh. Sebab dari segi penulisan ni dia bersambung dengan ayyuha tu. Jadi kita kena wasal. Maka hukum ni kita baca 4 ataupun 5 harakat. Maknanya majais ni majais yang tak boleh kita putus, tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti pada dia. Ya, jadi ya ayyuhan, itu wajibul gunnah. Nabiyyu, dia tekan sikit suara. Nabru kata orang. Nabru yang popular sejak akhir-akhir ni. Jadi penekanan suara itu kena ada pada huruf yang bertasydid. Nabiyyu ja. Jangan terputus suara nabiyyu, jangan. Jangan juga ringan sangat nabiyyu ja. Jangan. Kita tekan sikit suara. Kemudian waghluz alaihim. Jaga sifat isti'la pada ghain dan dha di situ. Dan juga kita tengok pada kalimah yang lain, contohnya wama naqamu, mad jaiz mufassil juga 4 harakat. Jadi kalau kita dah jumpa banyak mad jaiz dalam satu bacaan contohnya. Saya nak sebut di sini
kita memilih contoh wajah 4 harakat. Pada majlis yang pertama sekali kita jumpa sebelum ni, maka majlis yang lain tu, majlis yang lain tu kita baca 4 juga. Seragamkan dia. Jangan 4 dipendek. harakat. 4 jadi 6. Jangan 45, 4 liap 5. Kita pernah tengok ada orang bawa kereta. Jad 90, jad dirikan 140, jad 90, 140. Orang kata betul ke dia ni kan? Maintain lah. Pelik pula kan. Jadi baca Quran pun sama, bagi seragam aja. Dan kemudian kita tengok huruf ra pada 2 ayat ni, nasir dan juga wala nasir. Pada ayat 73 dan 74, ra itu dia waqaf, dia sukun kerana waqaf, dan sebelum dia ada huruf ya mad. Sebelum dia ada huruf ya mad, maka di situ dibaca dengan nipis. Jangan tebal. Wa bi'sal masir. Jangan wa bi'sal masir. Salah. Wala nasir. Nipis. Jangan wala nasir. Okay. Terima kasih saya ucapkan pada Dr. Anwar Hasin untuk menjelaskan satu lagi bahagian dalam halaman yang ke-199 yang kita doakan tuan-tuan dengan ilmu tambahan kita pada hari ini. Mungkin sebahagiannya kita tak belajar lagi dalam My Quran Time, tapi telah pun disentuh agar kita dapat bekalkan ilmu menjelang Ramadan akan datang dengan bacaan yang terbaik. Kita berdoa kepada Allah SWT, Allah jumpakan kita sampai kepada Ramadan dengan menghargai Al-Quran sebenar-benarnya. Kita berdoa dipimpin oleh Ustaz Dr. Anwar Hasin, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Anwar Hasin sudi bersama pada hari ini untuk berkongsi. Terima kasih Ustaz. Insya-Allah bertemu lagi kita pada slot yang akan datang. Amin, dan terima kasih pada tuan-tuan yang terus komited bersama Al-Quran. Inilah yang kita ingin sebar-sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan terus memberi semangat kepada rakan-rakan yang baru memula, yang dia rasa takut-takut. Terus tuan-tuan menyumbang dalam tabung ini dan juga menyumbang saranan idea dalam tabung gerakan ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 11 malam dan juga pada 6 pagi. Rancangan ini yang dibawakan oleh Mufas. Doakan tuan-tuan terus bersama Al-Quran, terus mengelakkan diri, menjaga diri daripada terjebak kepada sifat-sifat nifaq, munafik yang telah dibongkar dalam surah At-Taubah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.